Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat satu sharing tentang copywriting. Ini ialah apa yang saya sendiri gunakan dalam penulisan-penulisan yang saya buat setiap hari untuk saya jual produk-produk dan juga untuk klien. Sebelum tu siapa saya? Nama saya Ifat Saleh. Background saya adalah cikgu bahasa Melayu. Saya bukan full timer, bukan full timer business, bukan full timer copywriter. Saya ialah seorang cikgu. Kemudian saya ada certified operator from Awai, dan saya juga menyediakan perkhidmatan penulisan di laman web saya lah, ifatsaleh.com/service copy. Di laman web tu, kalau anda perlukan copywriting, anda boleh order, ataupun kalau anda nak tengok macam mana ataupun berapa harga yang saya letak untuk service copywriting, anda boleh tengok dekat link yang sama. Kita tengok sekarang ni ialah strategi yang paling power. Paling power ni maksudnya, bagi saya lah, dia lebih kepada strategi yang boleh dapat feedback dan juga boleh dapat engagement ataupun boleh dapat branding. Branding maksudnya orang ingat tentang apa yang kita tulis. Itu ialah strategi paling power dalam copywriting. Maksudnya kalau kita menulis tetapi bila orang baca, lepas tu orang macam tak ingat, dah baca sekali lepas tu tak ingat, itu ialah copywriting yang biasa-biasa. Jadi ini ialah strategi cara untuk buat apa yang anda tulis tu diingati oleh ramai orang, at least follower anda lah. Strategi ini saya panggil sebagai USP berfokus. USP berfokus. Dia tak ramai orang pakai strategi ini. Tapi kalau anda pakai, anda yang akan bertahan lama dalam bisnes tu. Contohnya sekarang ni, ramai orang menjual produk, tapi dia tak ramai yang kekal menjual produk yang sama dalam tempoh yang lama lah. Contoh dia jual satu produk ni, dia jual, lepas tu dalam seminggu 2 minggu tak ada sale, dia keluar, dia jual produk lain. Dia nak fast result. Jadi selalunya orang yang nak yang macam ni lah, yang cepat mengalah ni, dia tak ada dia tak buat yang ini, dia tak buat copywriting berfokus ni. Jadi sekarang ni saya akan tunjuk lah, dia senang sebenarnya, benda ni simple dan benda ni basic. Cuma orang tak buat sebab dia ambil masa yang lama. Jadi orang tak buat lah. Jadi kalau anda buat, anda mungkin boleh menang daripada pesaing-pesaing anda yang lain. Apa tujuan dan kegunaan USP berfokus ni? Satu, kita nak buat orang tahu tentang produk tu sampai dia muak, sampai dia meluat nak dengar. Contohlah anda jual produk kurus. Anda cerita produk tu sampai orang rasa menyampah. Orang buka Facebook je nampak status, orang buka IG je nampak produk tu. Nampak je copywriting anda tentang produk tu, buat sampai orang menyampah. Bila orang rasa menyampah, dia bukannya dia menyampah maksudnya dia akan remove anda, bukan. Dia maksudnya dia ingat. Dia menyampah ni maksudnya aku malas nak dengar benda ni, asyik-asyik benda ni kan. Maksudnya dia dah tahu lah tentang produk kita tu. Itu maksud dia more. Lepas tu kita nak jadikan orang lain, iaitu orang yang membaca kita punya copywriting, sebagai penyampai ataupun penyebar di luar social media. Contohlah, tadi yang pertama tu kita nak buat sampai dia rasa muak menyampah kan. Contohlah anda tulis tentang produk kurus tu sampai dia rasa menyampah lah, tapi ada ahli keluarga dia ataupun kawan-kawan dia yang nak kurus. Apa yang dia akan buat ialah dia akan mencadangkan produk anda dan anda sebagai seller kepada kawan dia tu. Jadi mungkin dia akan cakap, kau nak kurus ni, kau ambil ni, aku ada baca ni, aku ada baca copywriting dekat IG pasal produk kurus. Betul. Dia akan suggest, recommend produk tu, walaupun dia sendiri pun tak pakai sebenarnya. Tapi dia disebabkan dia ni dah baca kita punya copywriting banyak kali sampai dia menyampah, jadi dia akan suggest kita punya produk kepada orang lain. Itu tujuan USP berfokus. Dan bila orang ada masalah tu, contoh dia berat badan dia berlebihan, dia nak cari produk kurus, dia takkan cari dah produk lain. Sebab apa? Sebab kalau dia cari produk lain, dia kena kaji, dia nak kena baca balik apa bahan dia, cara guna dia, dia nak kaji semua. Tapi
disebabkan anda dah menulis banyak tentang produk kurus tu, jadi dia dah tak perlu nak kaji. Dia rasa dia nak kurus dia terus ingat dekat anda punya copywriting. Sebab tu kena buat USP berfokus. Okey, kita tengok step by step dia. Kenapa USP berfokus ni boleh buat orang menyembah? Okey, kita tengok. Step yang pertama ialah anda ambil senaraikan dulu 5 hingga 10 kelebihan produk. Kalau tak ada 10, ambil 5 lah. Kalau tak ada juga 3 pun boleh. Jangan satu. Takkan satu je kelebihan produk kan. Jadi anda senaraikan semua kelebihan produk tu. Kemudian anda susun kelebihan produk tu ikut level yang paling power. Power kali atas paling power dia. Apa beza dia dengan produk lain apa semua? Semua dekat atas. Lepas tu yang standard tu ada produk semula jadi tu biasa. Okey. Yang penting tu ialah apa kelebihan yang paling power dalam produk anda jual tu. Okey, susun ikut level dia. Lepas tu anda fokus buat copywriting satu kelebihan saja selama seminggu. Seminggu ni maksudnya 7 hari. Anda fokus satu je. Contohlah produk kurus tu ada, contohlah anda dah boleh dapat 5 kelebihan. Kalau anda cerita 5 kelebihan ni serentak, orang tak akan ingat tau. Orang tak akan ingat. Memang confirm tak akan ingat. Sebab apa? Sebab dia banyak. Orang malas nak ingat banyak benda. Jadi kalau anda hanya fokus satu, yang itulah orang akan ingat. Contohlah, macam saya cakap tadi, kalau bahan produk tu ialah bahan semula jadi, semua produk claim ianya dibuat daripada bahan semula jadi. Tapi kalau anda fokus betul-betul kepada semula jadi tu, anda cerita je, setiap hari anda cerita tentang bahan semula jadi yang digunakan dalam produk tu. Anda cerita setiap masa anda cerita 7 hari, orang akan ingat bahawa produk anda ialah betul-betul dibuat daripada bahan semula jadi. Dan produk lain, macam dia orang cakap, produk lain bukan kot sebab tak cerita pun. Nampak tak? Walaupun itu ialah kelebihan yang level bawahan yang sama dengan produk lain, tapi kalau anda cerita setiap hari, orang akan ingat benda tu. Itu tujuan USP berfokus. Nampak? Itu je dia punya fungsi tujuan USP tu. USP berfokus ni, cara ni, strategi ni. Jadi kalau anda buat setiap hari, fokus saja pada satu-satu, jadi orang akan dah ingat dalam otak dia, akan ingat bahawa produk yang anda jual ni betul-betul bahas semula jadi. Maksudnya kalau orang tanya dia pun, kau tahu tak produk, kau beli yang ni, produk dia dibuat daripada bahan semula jadi. Macam tu. Sebab orang akan ingat benda tu. Semakin banyak anda menulis tentang satu USP ataupun satu kelebihan, semakin senang orang ingat apa kelebihan produk anda sebenarnya. Kalau anda buat dalam satu copywriting ada tulis, kami ada 10 kelebihan, orang tak akan ingat satu pun. Jadi lebih baik anda fokus satu dan anda buat semua orang ingat bahawa ini ialah satu-satunya produk yang ada kelebihan tu. Sekarang ni anda kena tahu dulu. Okay. Nak nulis copywriting, anda kena tahu dulu apa beza fungsi produk dan juga kelebihan produk. Sebab ramai orang dia tertukar dua benda ni. Ramai orang tertukar bila kelebihan dikatakan fungsi. Terbalik dia terbalik. Fungsi dijadikan kelebihan. Yang sebenarnya terbalik. Okay, kita tengok dulu. Fungsi ni macam mana? Fungsi ni kelebihan, bukan kegunaan produk. Fungsi, anda ingat, fungsi ialah kegunaan produk. Macam mana cara guna, apa kegunaan dia, untuk apa. Kelebihan ialah kesan yang berlaku selepas gunakan produk. Apa yang dialami oleh pengguna, apa yang pengguna dapat selepas gunakan produk. Itu ialah kelebihan. Jadi anda kena faham dua benda ni. Satu fungsi, satu lagi ialah kelebihan. Yang ini penting dalam penulisan USP berfokus. Contoh, ini soket. Okay. Kegunaan dia boleh menyembuhkan sakit darah tinggi, contoh. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Itu kegunaan dia.
Dan yang ketiga, kegunaan dia ialah untuk membuang toksin dalam badan. Tapi ramai orang dia gunakan fungsi ini sebagai kelebihan. Kelebihan stokin ini ialah boleh buang toksin. Itu bukan kelebihan, itu ialah fungsi. Kalau kelebihan, contoh yang saya bagi tu. Kalau kelebihan, selepas dia gunakan stokin ini, apa yang berlaku kepada dia? Satu, dia tak perlu lagi makan ubat. Sebab apa? Sebab stokin ni sembuhkan dia. Sembuhkan darah tinggi tu. So, dia tak perlu makan ubat. Itu kelebihan. Yang kedua, badan lebih ringan dan lebih sihat. Itu kelebihan. Kesan yang berlaku selepas gunakan produk. Yang ketiga ialah perkumuhan lebih teratur. Sebab apa? Sebab toksin dah keluar. Masuk yang ketiga tadi kan, fungsi yang ketiga tu ialah membuang toksin. Jadi perkumuhan lebih teratur. Itu ialah kelebihan atau kesan yang berlaku selepas gunakan produk. Itu anda kena faham. Jadi bila anda tulis USP berfokus tadi, anda kena pandai sesuaikan USP tu dengan kelebihan. Anda tak perlu cerita fungsi tu apa dia boleh buat. Yang penting sekarang ni, kalau orang ada masalah, contohlah macam tadi contoh produk kurus, dia ada masalah berat badan berlebihan. Kalau anda ceritakan kelebihan tu, kelebihan produk tu ialah untuk kuruskan badan, tak jadi. Dia itu fungsi dia untuk kuruskan badan. Jadi kelebihan dia ialah apa? Badan lebih ringan, boleh pakai baju size M, macam tu. Itu ialah kelebihan dia. Jadi orang ataupun pengguna, dia nak tahu kelebihan tu, dia tak nak tahu fungsi tu. Okey, itu. Okey, boleh faham lah itu. Sekarang ni, anda hanya perlu buat latihan saja. Ikut balik step tadi. Saya tengok balik. Okey, ni step dia tadi. Okey, sekarang ni, anda ambil produk tu, anda senaraikan minimum 5 kelebihan produk tu. Lepas tu susun kelebihan. Ingat, kelebihan. Bukan fungsi. 5 kelebihan produk. Jadi anda ceritakan tentang kelebihan produk tu. Lepas tu fokus buat copywriting satu sahaja selama seminggu. USP berfokus. Okay. Jadi anda buat je latihan ni. Jangan anda sasarkan, contohlah anda nak target produk tu ada 5 kelebihan. 5 kelebihan bermaksud dia akan target 5 market segmen yang berbeza. Okay. Jadi anda jangan nak tapau semua market. Anda fokus satu je dulu. Jadi daripada situ anda buatlah copywriting. Jadi anda akan dapat dalam masa seminggu anda akan dapat orang yang market yang betul untuk produk anda. Lepas tu minggu kedua anda buat lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, lepas tu ulang balik. Itu je step anda untuk buat USP berfokus. Okey, jadi itu saja. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti.